أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بسم الله والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan warga SMK Pasir Gudang 3 dan para hadirin hadirat yang sedang mendengar tazkirah kita pada hari ini. Sebentar tadi kita telah diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Nuh ayat 10 hingga 12, yang mana ayat itu nanti kita akan fokus sebagai perbincangan kepada perkongsian pada Nabi Nuh alaihissalam melalui perjalanan dakwah begitu panjang. Allah takdirkan perjalanan dakwahnya sehingga 950 tahun. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya agar kaumnya mengesakan Allah. Tetapi apa yang berlaku? Kaumnya melarikan diri dari dakwah, menolaknya mentah-mentah. Apabila disampaikan dakwah, apa yang kaum Nabi Nuh buat? Mereka meletakkan jari ke telinga mereka, tak nak dengar. Mereka tutup muka mereka, tak nak pandang. Mereka tak nak dengar lagi pandangan. Mereka tetap dengan pandangan mereka, menolak ajaran Nabi dan menunjukkan kesombongan kepada Nabi. Jadi sepatutnya kisah perjalanan dakwah Nabi Nuh ini menjadikan pengajaran dan motivasi kepada kita semua, terutama kita sebagai seorang pendidik yang berada di jalan Allah, nak buat baik, nak mengajar pelajar kita ke arah kebaikan, ke arah ilmu. Janganlah sekali dua anak-anak didik kita tak nak belajar, kita dah mula stres, kita dah mula surrender, kita dah mula letak bendera putih, kata saya tak nak buat dah dakwah ni. Kita kena teruskan. Sebab kita, satu, kita adalah pemegang amanah. Lagi pula kita dapat gaji. Ini Nabi Nuh tak dapat gaji dari Allah, tapi Nabi Nuh tetap meneruskan dakwahnya. Kerana apa? Kerana untuk agama Islam. Ayat 10 hingga 12. Nabi Nuh seru apa kepada kaumnya? Nabi Nuh kata, Allah rakamkan dalam Quran. Nabi Nuh kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pohonlah keampunan kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Nabi Nuh sebut kepada kaumnya, minta ampun kepada Allah. Istighfar dalam bahasa Arabnya, minta ampun. Minta ampun dengan sepenuh-penuh keampunan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Pengampun, dan Dia kalau ampunkan bukan sekadar Dia bagi kita punya dosa settle, tetapi Dia akan tutup keaiban kita. Sidang hadirin hadirat sekalian, saya kalau nak kira lah, kalau Allah tak tutup aib saya tak akan mampu sebut benda baik depan tuan-tuan dan puan-puan. Ini sebab rahmat Allah menutup aib kita. Kita boleh berjalan dalam kehidupan kita seperti biasa. Jiwa kita jadi tenang. So, kita kena selalu minta ampun kepada Allah. Mari kita teruskan dengan ayat 11. Apa lagi kelebihan istighfar? Nabi Nuh sambung. Siapa yang istighfar? Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.
Nabi Nuh kata, sekiranya kamu beristighfar, kamu berbuat demikian, dia iaitu Allah akan menghantarkan hujan lebat yang mencurah-curah kepada kamu. Dan Allah akan memberi kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun dan tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah akan menurunkan rezeki sekiranya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benar penyesalan. Nak dengar lagi tak cerita pasal istighfar? Mari Ustazah ceritakan dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Qurtubi meriwayatkan satu kisah tentang Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang lelaki. Lelaki ini berjumpa dengan Hasan Al-Basri dan bertanya tentang, wahai Hasan Al-Basri, kita ni tengah kemarau ni, apa kita nak buat? Hasan Al-Basri kata, beristighfarlah kamu. Datang seorang lelaki yang lain bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, doakanlah, aku ni tak punya anak. Hasan Al-Basri kata, istighfarlah kamu. Datang lagi seorang lelaki kata, ya Allah, wahai Hasan Al-Basri, kebun aku ni tak menjadi, tanaman tak mengeluarkan hasil, apa aku nak buat? Hasan Al-Basri kata, beristighfarlah kamu. Jadi mereka ini kehairanan kerana pertanyaan mereka dijawab dengan Hasan Al-Basri dengan jawapan yang sama, istighfar, istighfar, istighfar. Maka mereka pun tanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, kenapa jawapannya sama je ni, istighfar je ni? Hasan Al-Basri sebut, Hasan Al-Basri kata, aku cakap istighfar bukan sebenarnya jawapan daripada aku, tetapi itulah firman Allah dalam surah An-Nur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak minta, pertamanya kita kena bersihkan diri kita daripada segala dosa, kerana itu akan mustajabkan doa. Apa lagi kelebihan istighfar? Mari Ustazah bawakan satu lagi cerita berkenaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni dia tinggal di Baghdad dan dia selalu keluar bermusafir. Satu hari dia keluar bermusafir nak balik kota Baghdad, hari dah larut malam dan usianya pun dah makin lanjut waktu itu. Dia pun dah tak larat dah. Cuaca waktu itu pun sangat sejuk. Maka dia pun nak berehat di salah sebuah masjid yang berdekatan. Bila sampai masjid nak masuk nak berehat, penjaga masjid tak bagi dia berehat dalam tu. Dia kata nanti semua orang duduk dekat dalam masjid ni payah. Dia tak kenal Imam Ahmad ni. Dia kenal Imam Ahmad tu masyhur, tetapi dia tak kenal muka Imam Ahmad. Yalah, kita Imam Ahmad dulu, zaman dulu kan, mana ada Facebook, mana ada Instagram, YouTube semua. Jadi Imam Ahmad pun kata tak apalah, dia pun keluar. Bila dia keluar, dia disapa oleh seorang lelaki. Seorang lelaki yang berkaitan di situlah. Jadi lelaki ni kata, wahai pakcik, jom pergi kedai saya. Kedai dia buat roti. Bila buat roti ni panas lah kan dalamnya tu, jadi selesa lah kalau Imam Ahmad nak berehat di situ. Imam Ahmad mengikuti lelaki ini. Bila masuk, dia melihat lelaki ini sedang membuat roti macam biasa, menguli roti. Cuma sambil menguli roti tu, lelaki ini beristighfar kepada Allah. Mulutnya tak pernah berhenti daripada istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka Imam Ahmad pun tanya kepada lelaki ini, dah lama ke kamu menguli roti sambil beristighfar? Kata lelaki ini, aku tak pernah tinggal untuk istighfar. Kemudian Imam Ahmad tanya, apa perbezaan yang kamu dapat rasakan bila kamu buat amalan ni? Lelaki itu kata, seingat akulah, semua doa aku Allah dah makbulkan. Tu kehebatan istighfar dah. Kemudian lelaki tu kata, cuma ada satu doa yang ni Allah belum makbulkan lagi. Imam Ahmad pun bertanya, apa doa tu? Lelaki tu kata, aku nak sangat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila Imam Ahmad bin Hanbal dengar, maka Imam Ahmad pun kata, sesungguhnya Allah telah memakbulkan semua doa kamu. Lelaki itu kata, macam mana? Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Nampak tak?
kehebatan istighfar ini, bila kita amalkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa, Allah akan makbulkan doa kita. Yakin dan percayalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemberi dan Pemakbul doa. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum Ustazah mengakhiri tazkirah pada hari ini, Ustazah nak kongsikan satu lagi hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ja'a Arabi ila Nabi. Satu hari datang seorang lelaki Badui, orang Arab Badui jumpa dengan Nabi. Arab Badui ni dia macam kasar sikit, dan dia ni straightforward. Kalau nak tanya apa dia tanya, jadi berani. Sahabat Rasulullah suka pertanyaan daripada Arab Badui ni, sebab soalan-soalan mereka tu memberikan ilmu kepada kita. Lelaki ni tanya apa kepada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, alimni khaira, ajarkan aku suatu kebaikan. Rasulullah pegang tangan Arab itu dan Rasulullah kata, Qul, katakan, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Okay. Kebaikan apa? Bacalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Arab Badui itu pun kata, okey. Dia pun nak balik lah. Dalam perjalanan balik tu, sambil melangkah tu dia sambil berfikir. Kemudian dia patah balik. Bila Arab Badui ni patah balik, Nabi tengok, Nabi tersenyum, patah bas sama Rasulullah. Dia kata, datang dah orang tak puas hati ni, mesti dia nak tanya lagi. Arab Badui ni dia datang jumpa Nabi. Dia tanya tau. Dia kata apa? Ya Rasulullah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, semua tu untuk Allah. Famali. Dia kata, baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar tu kita memuji Allah, semua untuk Allah. Untuk aku apa? Nampak tak pertanyaan dia tu? Berani sungguh dia tanya dengan Nabi macam tu kan. Kita pun tak berani nak tanya macam gitu. Dia tanya, tapi dia beri ilmu pada kita. Bagus soalan ni. Nabi layan. Nabi jawab, Iza qulta, bila kamu berkata Subhanallah, Allah akan jawab, sadaqta, kamu benar. Bila kamu kata walhamdulillah, Allah kata kamu benar. Bila kamu kata walhamdulillah wala ilaha illallah, Allah kata kamu benar. Bila kamu kata Allahu Akbar, Allah kata kamu benar. Tapi Nabi terus tambah, bila kamu dah sebut Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, bila kamu minta kepada Allah, Allahumma gfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku, Allah kata qad fa'at, sesungguhnya aku telah lakukan. Bila kamu minta Allahumma arhamni, Allah kata qad fa'at, sesungguhnya aku dah lakukan. Dan bila kamu kata Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki, Allah kata aku dah buat, aku dah lakukan. Jadi dengan zikir, kemudian kita beristighfar, Allah akan ampunkan dosa kita. Jom kita baca sekejap ikut dengan Ustazah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadikan amalan dan rutin, insya-Allah ada barakahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh maghfirah dan keampunan, marilah kita sama-sama tingkatkan ilmu dan amal kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala dan kita menjadi umat yang terbaik. Kita buat baik ni bukan sebab kita ni baik sangat, tapi kita nak Allah sayang pada kita. Kita puasa, kita solat, kita mengaji Al-Quran, kita nak Allah sayang pada kita. Itu sajalah permintaan hamba. Kita nak bahagia dunia dan akhirat. InsyaAllah, semoga kita terus beristighfar kepada Allah. Bukan sekadar di mulut, bukan sekadar kita lafazkan dan kita lagukan, tapi kita hayati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
menghapuskan dosa kita, insya-Allah. Hanya itu daripada Ustazah. Selamat beramal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.